Salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, pada kali ini saya akan bersama-sama anda membuat ulang kaji untuk unit 10 pendidikan moral tingkatan 4. Okey ya. Jadi tajuk kita pada kali ini adalah pengurusan perbelanjaan secara beretika. Okey. Nama saya Cikgu William Emilian bin Jerputin. Cikgu mengajar di SMK Sacred Heart, Sibu, Sarawak. Okey. Jadi dalam topik ini, pelajar-pelajar akan dapat memberikan maksud perbelanjaan beretika. Kemudian pelajar-pelajar juga akan dapat menjelaskan ataupun mengetahui cara untuk menguruskan perbelanjaan secara beretika. Ketiga, para pelajar juga dapat mengurai kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika untuk kesejahteraan hidup. Kemudian meramal kesan perbelanjaan yang tidak beretika kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat dan negara. Seterusnya, mengekspresikan perasaan apabila menguruskan perbelanjaan secara beretika. Dan terakhir sekali, dapat mengamalkan pengurusan perbelanjaan secara beretika dalam kehidupan. Maksudnya mengaplikasikan apa yang kita akan belajar dalam kehidupan sebenar. Okey. Next. Okey, ini adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan perbelanjaan. Jadi fokus kita semua kepada perbelanjaan. Jadi nilai pertama adalah nilai kesederhanaan. Ini adalah nilai yang paling tepatlah untuk kita pilih kalau dalam soalan yang tanya nilai itu bersikap tidak keterlaluan dalam perbelanjaan. Okey, yang kedua, bersikap bertanggungjawab untuk merancang perbelanjaan mengikut kemampuan. Okey, kemudian nilai rasional, berfikir atau bertindak secara matang, secara bijak semasa berbelanja. Okey ya. Seterusnya, nilai berdikari iaitu belajar untuk membuat anggaran perbelanjaan sendiri ya. Sekurang-kurangnya apa yang kita akan bincangkan nanti tentang cara-cara menguruskan perbelanjaan ini dapat membantu para pelajar untuk berdikari, menyediakan anggaran perbelanjaan sendiri. Seterusnya, nilai kejujuran itu bersikap amanah terhadap diri sendiri, dengan menabung, berjimat cermat dalam membelanjakan duit yang ada pada para pelajar. Mungkin duit itu adalah duit poket yang diberikan oleh ibu bapa semasa anda belajar. Okey, sebab kita sudah bersemuka, mungkin ibu bapa sudah memberi duit poket untuk anda membeli makanan ketika berada di sekolah. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian pertama, konsep ataupun maksud perbelanjaan beretika. Okey, perbelanjaan beretika bermaksud cara wang ataupun duit dibelanjakan atau diuruskan dengan berhemah, dengan bijaksana. Okey, perbelanjaan beretika juga bermaksud kita berbelanja mengikut kemampuan. Ini ciri-ciri dia lah, berbelanja mengikut kemampuan. Kita juga tidak membazir wang walaupun kita banyak duit, kita ada duit. Kita sepatutnya tidak membazir, tidak menggunakan duit sembarangan. Okey, dan sentiasa berjimat cermat ketika berbelanja, berjimat cermat. Okey, itu adalah maksud perbelanjaan beretika. Okey. Seterusnya. Okey. Sekarang kita lihat cara. Bagaimanakah cara yang orang panggil sebagai perbelanjaan beretika? Okey. Ini semacam satu tips atau panduan kepada pelajar-pelajar apabila sudah memasuki dunia bekerja atau bekerja suatu hari nanti. Okey, jadi ini ada panduan. Panduan ini kamu boleh lihat di dalam buku teks kamu, muka surat 138 hingga 139. Okey, pertama,
menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki. Pastikan dulu berapa banyak duit yang kita ada, yang kita miliki. Okey, lepas itu kita rancang perbelanjaan berdasarkan duit itu. Okey, katakan kita ada RM1,000. Macam mana kita nak rancang perbelanjaan berdasarkan RM1,000 tersebut? Okey, merancang di sini mesti ada lebih lah, mesti ada lebih sebab kita tak boleh gunakan semua, mesti ada bahagian yang baki ya setiap bulan untuk kita sebagai tabungan. Baik. Tips yang kedua, mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Maksudnya di sini kita kena pasti apa yang barang yang hendak kita beli. Kita buat catatan. Dan kita juga kena pasti adakah barang yang kita nak beli itu barang keperluan atau barang kehendak. Kemudian kita kena memperuntukkan sejumlah duit untuk setiap perbelanjaan tersebut. Katakan sebagai pelajar, barang keperluan kamu adalah seperti buku. Kamu mesti tetapkan berapa ringgit untuk beli buku, berapa ringgit untuk beli pen, berapa ringgit untuk beli pemadam mungkin, pembaris. Itu kamu kena tetapkan. Itu dipanggil anggaran. Anggaran maksudnya tidaklah tepat, mungkin kurang atau lebih kurang dalam lingkungan tersebut. Ini sangat penting membuat anggaran dalam membuat bajet. Kadang-kadang orang panggil bajet lah. Kita dah senaraikan barang yang kita nak beli, dan kita susun barang itu yang mana barang keperluan, yang mana satu barang kehendak. Sebab kita nak tahu keutamaan kita sebagai pelajar. Nanti bila bekerja pun samalah. Bila kita ada keluarga, yang mana barang yang perlu untuk keluarga, yang mana barang kehendak untuk diri sendiri ya. Seterusnya tips yang ketiga, membeli secara tunai, guna kad debit atau kad kredit. Ini pilihan yang ada pada kita semasa kita berbelanja. Satu, mungkin kita menggunakan tunai, cash. Kita mesti ada cash. Kalau kita ada cash money, kita belilah guna cash money atau duit tunai. Kalau kita tidak bawa cash yang banyak atau wang tunai yang banyak, kita boleh membeli atau membayar menggunakan kad debit. Sebab kad debit juga kita boleh bayar. Yang penting dalam akaun kita, dalam akaun simpanan kita ada cukup duit. Untuk kita membuat bayaran. Ini antara satu bayaran popular sebab pada masa pandemik ini orang nak mengurangkan sentuhan. Jadi orang banyak guna kad debit semasa berbelanja. Ataupun menggunakan kad kredit jika terpaksa. Nanti kita akan lihat apakah kad debit dan kad kredit ini. Sebab itu cikgu telah warnakan kad debit dan kredit ini. Mungkin sesetengah daripada kamu mungkin tidak pasti apa itu kad debit dan juga apa itu kad kredit. Dalam tips yang ketiga ini kita juga cubalah mengelakkan diri daripada berhutang. Memang tidak dapat dielakkan berhutang. Tetapi cuba elakkan berhutang semasa berbelanja. Kecuali untuk barangan yang besar, barangan yang mahal seperti rumah, kereta. Ini mungkin kita tak dapat bayar secara tunai. Kita kena bayar beransur-ansur. Dan kita membuat pinjaman untuk membeli. Itu tips yang ketiga. Seterusnya tips nombor 4 atau cara keempat. Mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Walaupun kita ada banyak duit, kita mestilah belajar untuk berbelanja secara sederhana. Kalau kita tak cukup duit, kita berbelanja mengikut kemampuan. Memang hati kita nak beli semua barang yang kita suka, tapi kita kena melihat kepada kedudukan kewangan. Mampu atau tidak kita membeli barang tersebut. Mungkin kita mampu tapi kita tidak ada lagi duit untuk perbelanjaan harian sampai ke hujung bulan. Dengan andaian kita bekerja.
Okey ya. Kemudian mengelakkan berbelanja ke atas barangan berjenama semata-mata atau sahaja. Ini satu trend orang. Mereka suka membeli barangan berjenama. Okey, barangan berjenama maksudnya barangan itu lebih mahal daripada barang yang kurang berjenama. Barangan berjenama maksudnya barang yang sudah terkenal, dan biasa harganya lebih mahal daripada barang lain. Walaupun ada barang yang kualiti sama, tetapi oleh kerana barang ini sudah lama dalam pasaran dan ramai orang menggunakannya, ditambah lagi kalau orang yang menggunakannya orang yang terkenal, maka barang itu semakin mahal. Sedangkan kualiti dia lebih kurang sama sahaja dengan barang yang baru saja keluar dalam pasaran. Okey. Jadi yang seterusnya adalah berusaha mencari alternatif. Alternatif maksudnya cara lain, buat pilihan lain. Mencari pilihan lain. Jika terpaksa membeli barangan yang mahal, mungkin kita tidak ada pilihan, kita terpaksa membeli. Dalam banyak-banyak barang yang mahal dan berjenama ni, ada barang yang berjenama yang lebih murah, daripada barang yang berjenama. Ini persaingan dalam perniagaan. Mereka akan wujud di mana mereka akan menurunkan harga supaya dapat bersaing dengan barangan yang berjenama yang lain. Okey. Jadi barang-barang yang berjenama, contohnya kalau kereta kan, kita ada Honda, kita ada Toyota. Ada lagi kereta lain yang setanding kualiti dengan Honda, Toyota, tetapi dia tidak terkenal. Jadi kita melihat kepada aspek itulah. Kita pilih kenderaan yang hampir sama kualiti dia, tetapi lebih murah. Jadi kita boleh menjimatkan duit semasa berbelanja. Okey, tidak semestinya barang berjenama ni berkualiti. Ini salah satu kriteria yang awak kena ingat. Okey. Seterusnya, tidak terpengaruh. Ini tips nombor 5, tidak terpengaruh dengan jualan murah atau jualan dalam talian. Okey. Jualan murah dalam talian. Ini popular sekarang sebab di zaman pandemik COVID-19 ini, kebanyakan pasar raya tidak buka. Jadi perniagaan online tiba-tiba menjadi tumpuan, di mana sebab tidak perlu ke kedai untuk membeli barang. Dan mereka juga mengadakan jualan yang murah, jauh lebih murah daripada kedai yang biasa. Okey ya. Jadi ini yang mempengaruhi kadang-kadang pikiran orang, sebab barang itu kalau lihat di kedai biasa harganya macam ini, tapi bila beli online harga dia lebih murah. Masuk tambang pun masih murah. Jadi itu boleh mempengaruhi kita untuk membeli. Tapi di sini kita mesti pastikan adakah barang-barang itu betul-betul murah. Pastikan harga. Kita bandingkan, kita ada banyak kedai. Ya, kita boleh beli boleh pergi ke beberapa kedai dan buatlah perbandingan. Jadi setelah itu barulah kita membeli dia. Okey, untuk online atau dalam talian lagi senang. Kita boleh buat perbandingan tu. Kita klik saja di dalam laptop ataupun kita di handphone, kita boleh buat perbandingan saja. Kita type saja nama barang itu, nanti keluar harga. Okey ya. Membeli barangan atau perkhidmatan yang telah dirancang saja. Seperti di awal tadi kan, kita membuat catatan. Kita tentukan barang kehendak atau barang perlu. Jadi barang-barang itu saja yang patut kita beli pada masa itulah, pada bulan tersebut atau minggu tersebut. Okey. Walaupun barang yang kita idamkan, yang kita mahu lebih murah, tetapi tidak ada dalam senarai kita, sebagai pengguna yang bijak ataupun seorang yang berdisiplin, kita tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh dengan jualan murah tersebut. Okey. Kemudian mendapat
nasihat sebelum membeli sesuatu barang. Maksudnya di sini, apabila kita ingin membeli satu barang, kita dapatkan nasihat daripada orang yang pernah membeli barang itu. Sekarang senang, dengan adanya media sosial, kita boleh bertanya banyak kawan kita. Kalau awak biasa dengan kedai dalam talian ini seperti Lazada dan Shopee, setiap barang yang nak kita beli itu, kita tengok testimoni ya. Testimoni maksudnya komen mereka yang pernah membeli terhadap barang itu. Jadi kita kena baca. Kalau kita lihat banyak komen yang positif, maksudnya barang itu bagus lah. Jadi kita boleh membeli barang tersebut. Kalau komennya teruk, jadi kita tak perlu membeli barang tersebut. Ini adalah antara salah satu cara lah untuk membeli barang itu. Kita cari orang yang berpengalaman ataupun tengok testimoni orang yang pernah membeli barang tersebut. Okey. Dan tip nombor 6, mendokumentasikan perbelanjaan. Mendokumentasikan perbelanjaan maksudnya kita membuat catatan ke atas semua perbelanjaan yang telah kita buat secara mingguan. Okey. Di hujung bulan kita lihat ke manakah duit kita pergi, apakah yang telah kita beli. Kemudian simpan semua resit yang kita telah dapat ketika kita membeli belah. Okey, dia ada dua tujuan. Tujuan pertama ialah untuk merancang semula perbelanjaan kita. Okey, yang kedua, apabila kita menerima barangan yang rosak, okey, kita boleh menuntut ganti rugi. Okey, dan resit itu sebagai bukti yang kita membeli barang di kedai tersebut. Jadi pentingnya resitnya kita simpan. Okey. Merancang semula perbelanjaan bagi mengelakkan perbelanjaan secara berlebihan. Okey, setelah kita membuat analisis, kita telah menilai corak perbelanjaan kita, kita akan mengubah suai. Maksudnya merancang semula. Di manakah bahagian, apakah barang yang kita beli yang telah menyebabkan kita terlebih belanja. Okay, maksudnya berbelanja secara berlebihan. Okay, ini berlaku kepada setiap orang. Walaupun ada senarai, tapi kadang-kadang kita tergoda, kita dipengaruhi oleh iklan. Kita membeli sebab biasa harga barang itu sangat mahal, tiba-tiba dia murah dan tak banyak stok lagi. Jadi memang ini menyebabkan kita akan membeli barang tersebut walaupun tidak ada dalam senarai. Okey. Jadi ini adalah 6 tips yang berkaitan dengan cara menguruskan perbelanjaan. Okey. Perbelanjaan ini lebih kepada spending, orang putih cakap spending. Kita keluarkan duit dan bayar. Kita bayar guna duit kita untuk mendapatkan barang ataupun perkhidmatan. Jadi kita ada 6 cara tadi, 6 cara untuk kita mengurangkan pembasiran, mengurangkan belanja berlebihan. Okey. Jadi bila awak masuk ke dunia bekerja nanti, awak akan dapat melihat. Okey. Apa yang cikgu katakan pada hari ini sebab mungkin sekarang awak belum bekerja, tak nampak sangat benda-benda ini. Okey. Next. Ini tadi yang cikgu cakap tadi tentang hak, tentang resit tadi. Resit itu kita lihat hak untuk mendapatkan ganti rugi yang ni. Hak untuk mendapatkan ganti rugi. Jadi untuk mendapatkan ganti rugi, kita perlu ada bukti yang kita pernah membeli di kedai itu ataupun barang yang kita beli itu barang dari kedai tersebut. Okey Jadi cikgu pula pelajar perlu menyimpan resit itu, terutamanya barang-barang yang dalam ada waranti ada waranti. Okey. Inilah hak kita sebagai pengguna supaya kita
menjadi pengguna yang bijak, ataupun kita boleh merancang perbelanjaan berdasarkan hak-hak ini. Hak pertama, hak untuk mendapatkan keperluan asas. Jadi sebagai pengguna kita bebas membeli barang keperluan asas. Tak ada orang lain yang boleh menegah kita daripada membeli barang tersebut. Yang kedua, hak untuk mendapat keselamatan. Kita pastikan barang yang kita beli itu tidak mendatangkan risiko penyakit, kecederaan kepada kita. Jadi itu maksudnya hak keselamatan. Mendapat maklumat, ya, kita perlu tahu apakah maklumat barang tersebut. Bila tarikh expired dia ataupun tarikh luput dia. Kemudian kita pun mesti tahu apakah kandungan dalam makanan itu jika dia makanan. Kalau barangan elektrik, kalau dia ada berlaku tanda-tanda kerosakan, apakah maklumat yang kita kena dapat, apakah clue barang itu akan rosak, di mana kita nak minta ganti rugi, di mana kita nak baiki dia, ada waranti ke tidak. Itu maklumat yang kita perlu ada sebelum kita membeli barang. Membuat pilihan. Tak ada orang yang boleh memaksa kita membeli sesuatu barang. Kita bebas memilih mana-mana barang yang kita nak beli. Yang penting kita mampu dan ada duit untuk membeli barang tersebut. Kemudian hak untuk bersuara. Hak bersuara ni untuk membuat aduan jika awak tidak puas hati dengan kualiti barang, harga barang dan sebagainya. Atau peniaga yang cuba menipu kan. Kita boleh menyuarakan. Kita boleh membuat aduan. Ganti rugi telah bincang tadi. Kemudian kita lihat mendapat pendidikan pengguna. Kita sepatutnya sentiasa meningkatkan ilmu kepenggunaan. Apa yang berlaku di sekitar kita. Hak kita sebagai pengguna. Kemudian isu semasa tentang penipuan, scam dan sebagainya melibatkan pengguna. Jadi kita kena berhati-hati supaya kita tidak menjadi mangsa. Ini pendidikan pengguna yang kita perlu tahu. Hak kita sebagai pengguna. Sebab kita membayar duit kita untuk mendapatkan barang ataupun perkhidmatan tersebut. Kemudian hak untuk mendapat alam sekitar yang sihat dan selamat. Maksudnya di sini barang-barang yang kita beli, perkhidmatan yang kita beli tidak memberikan kesan buruk kepada alam sekitar. Jadi oleh itu barang-barang yang dibuat sekarang ni mestilah mesra alam, tidak menyebabkan banyak sampah, tidak menyebabkan banyak kekotoran ataupun pencemaran. Jadi ini adalah 8 hak kita sebagai pengguna yang ada kaitan dalam kita berbelanja. Mana tahu kita beli barang makanan tu kita nak sihat, tetapi bila kita makan kita makin tak sihat. Jadi tidak selamat untuk dimakan atau digunakan. Jadi kita ada hak untuk menuntut pampasan atau ganti rugi tersebut. Seterusnya kita lihat berkaitan dengan kad debit dan kad kredit. Tadi kita sebut dalam pembayaran, nak bayar guna kad kredit ke, nak bayar guna kad debit. Kad debit sebenarnya adalah kad bank. Apabila kita membuka akaun bank kita di bank, secara automatik pihak bank akan memberikan kita kad debit ini. Kerana kad debit ini digunakan untuk kita mengeluarkan duit di mesin wang yang ada dalam bank tu. Itu kegunaan kad bank ini. Dan biasanya pada kad debit ini ada ditulis debit ataupun my debit. Tengok di sini ada ditulis my debit ataupun debit. Maksudnya itu adalah kad debit. Selain daripada digunakan untuk mengeluarkan duit di mesin duit dalam bank, kad debit juga boleh digunakan untuk membuat pembayaran.
Okey, boleh digunakan untuk pembayaran dengan membuat transaksi melalui alat yang digunakan untuk mereka membaca kad kita. Di shopping kompleks banyak mereka masukkan kad itu ke dalam slot itu, mereka masukkan jumlah, kemudian kita key in kita punya password, lepas itu kita tekan enter, dan pembayaran pun dapat dibuat terhadap barang yang kita beli. Okey, jumlah bayaran yang kita bayar tu akan ditolak terus daripada akaun simpanan kita di bank. Akaun simpanan kita di bank ditolak terus real time pada masa yang sama. Kalau pukul 10 kita beli barang itu, pembayaran dibuat dalam 10-5 minit, dan dalam 10-5 minit atau 10-6 minit duit kita dalam bank sudah RM100 telah ditolak. Okey. Okey, jadi dalam bank kita mesti ada mencukupilah baki duit tu. Kalau kita dalam bank tu ada RM500 saja, RM500 saja itulah limit kita berbelanja, had kita berbelanja. Kalau kita nak beli barang yang harga RM600, maka pembayaran menggunakan debit card tidak akan berjaya sebab kita mempunyai baki duit yang tidak cukup dalam bank. Ya, itu kad debit, kad debit. Kad kredit, apa itu kad kredit? Kad kredit pula berlainan kad kredit ni. Okey, kad kredit ni berlainan dengan kad kredit. Pertama, kad kredit ni kemudahan yang diberikan oleh pihak bank kepada pelanggan mereka untuk berhutang. Okey, mereka diberikan kemudahan berhutang atau pihak bank meminjam sejumlah duit kepada kamu untuk kamu belanja melalui kad kredit. Okey Jadi melalui kad kredit ini pihak bank akan membayar sejumlah duit atau harga barangan yang kamu beli tadi. Okey. Dan kalau kamu bayar 100, maka hutang kamu dengan bank adalah RM100. Tak macam kad debit tadi, RM100 itu dipotong daripada akaun simpanan. Kali ini kita berhutang RM100 dengan bank. Itu bezanya. Dan kita perlu bayar RM100 ini dalam tempoh yang ditetapkan. Jika kita gagal bayar dalam tempoh yang ditetapkan, kita akan dikenakan faedah. RM100 tadi tambah dengan faedah. Itu yang kita perlu bayar pada hari berikutnya selepas tarikh itu telah tamat. Okey. Beza tadi duit dipotong daripada akaun kita sendiri untuk kad debit. Kad kredit, pihak bank tolong kita bayar dulu. Lepas itu kita kena bayar bank dalam tempoh yang telah ditetapkan. Okey Satu lagi, kad kredit ini mesti dipohon. Kita apply dia. Tak macam kad debit tadi Kad debit tadi kita diberi secara otomatik. Tetapi kad kredit dimohon. Kita perlu memohon daripada bank. Jadi kita berjaya atau tidak memohon bergantung kepada pendapatan tahunan kita. Bank yang akan membuat pertimbangan. Okey, ini yang penting Dan kad bank juga dia ada had kredit, ada limit berapa banyak yang kita boleh belanja setiap bulan menggunakan kad itu. Okey, contohnya mungkin satu kad itu 1,000, katakan 1,000. Dalam sebulan itu kamu hanya boleh pakai 1,000 saja ataupun kurang. Kalau kamu bayar bil membeli barang yang RM1,000 dan ke atas, mungkin duit kamu tak cukup lah. Jadi tak boleh bayar, tak boleh gunalah kad kredit pada masa tersebut sebab baki bulanan tu. Limit dia 1,000, kamu nak beli harga barang 1,500 guna kad kredit, jadi pembayaran juga tidak dapat dijalankan. Macam tadilah, macam kad debit. Kalau baki duit kita tak cukup dalam bank, kita tak boleh membuat bayaran menggunakan kad debit. Lebih kurang sama untuk kad kredit.
Okay, dia katakan dia beri limit 5,000. Kalau kamu beli barang 6,000 pun pembayaran tidak berjaya sebab melebihi had. Had ini adalah secara bulanan, bukan setahun, secara bulanan. Okay, ya. Ini beza kad kredit dan kad debit. Okay. Sama juga kad kredit, bila kita nak membuat bayaran, kita kena key in password. Key in password. Ada juga yang menggunakan wave, dia panggil wave, gelombang saja bayar, tak perlu key in apa-apa. Letak saja kad kredit berdekatan dengan mesin itu, satu mesin ataupun device, pembayaran dapat dilakukan. Okey, ya. Itu beza kad kredit dan kad debit. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian ketiga, iaitu kepentingan pengurusan perbelanjaan. Okey, tadi kita telah lihat cara. Kemudian kita lihat sekarang ni kepentingannya. Ya, kepentingan kalau kita berbelanja mengikut secara berhemah atau beretika. Okey, masa depan terjamin. Okey, apa yang dimaksudkan masa depan terjamin? Jadi apabila kita berbelanja secara berhemah, maksudnya kita telah peruntukkan duit untuk kita belanja dan kita telah tetapkan duit yang kita perlu simpan. Jadi kita boleh menabung. Itu maksud dia. Okey, duit tabungan itu boleh digunakan untuk kamu menyambung pelajaran di universiti atau college. Walaupun ibu bapa kamu mungkin ada membuat tabungan untuk kamu belajar, tetapi kamu sendiri pun boleh menyimpan duit untuk meringankan beban ibu bapa bila kamu mendapat peluang belajar di college atau universiti. Kemudian duit tabungan ini juga setelah awak bekerja, awak menabung, okey, mengikut pakar, kita digalakkan pakar kewangan, kita digalakkan menabung 10% daripada gaji kita. Okey, setiap bulan 10%. Okey, cakap senanglah tapi nak buat tu susah. Nanti awak bekerja, awak akan alamilah. Dan duit ini kalau kita 10% setiap bulan, bertahun-tahun dia akan jadi banyak. Dan duit ini boleh kita gunakan untuk menghadapi kehidupan dewasa. Kehidupan dewasa mungkin kamu nak berkeluarga, nak beristeri, nak bersuami, jadi perlukan duit. Okey, at least kita ada sejumlah duit persediaan. Kalau kita dah buat bajet perkahwinan, mungkin duit tak cukup, barulah kita membuat pinjaman. Kahwin pun kadang-kadang orang buat pinjaman duit lah. Okay? Jadi lebih baik menabung. Okay? Simpan duit. Keperluan kehidupan dewasa. Mungkin awak nak beli kereta, nak beli motosikal, nak beli rumah. Sekurang-kurangnya ada duit untuk dijadikan deposit, wang pendahuluan. Okay? Itu kepentingan pertama, masa depan terjamin. Okey. Kepentingan yang kedua, B itu mengelakkan pembaziran. Okey. Ini dapat dilakukan kerana kita berbelanja mengikut perancangan. Kita telah tetapkan apa yang hendak kita beli. Jadi tidak membazir. Barang yang tidak ada dalam senarai itu kita tak belilah. Okey. Mungkin kita boleh letakkan barang yang lain tu untuk pembelanjaan yang akan datang. Jadi apabila kita merancang dengan baik, kita dapat berjimat cermat. Berbalik kepada menabung tadilah, duit yang kita tidak gunakan itu kita boleh tabung. Satu lagi kita boleh melabur. Kalau kita sudah dewasa ni, kita boleh melabur untuk menggandakan, memperbanyakkan duit kita. Kalau kita tabung sendiri di rumah dalam tin ke, dalam tabungan kamu sendiri, duit itu tidak bertambah dari segi dia hanya bertambah bila kamu menambah simpanan. Kalau awak letak di bank, dia akan dapat
seperti faedah lah, dapat dividen, dapat bonus lah. Jadi duit kamu akan bertambah. Tajuk ini kita akan belajar di tingkatan 5 ya. Kesi menjadikan rujukan perbelanjaan, menjadi rujukan perbelanjaan akan datang. Okey ya. Jadi seperti dalam mendokumentasi tadi kan, betul? Mendokumentasikan. Jadi catatan itu akan kita gunakan untuk membuat pembelanjaan yang akan datang, membuat anggaran. Anggaran maksudnya kita budget. Okey, anggaran sahaja. Mungkin lebih, mungkin kurang. Okey. Contohnya kita nak beli kereta, kita nak simpan dalam 100,000 katakan. Itu anggaran kita, 100,000. Bila kita pergi kedai, kita dapat cari kereta yang kurang daripada 100,000. Jadi anggaran kita saja. Kemudian dapat digunakan untuk menambah baik perbelanjaan yang akan datang. Tadi membuat anggaran. Okey, yang ini menambah baik perbelanjaan. Mungkin pembelanjaan kita sekarang bulan Oktober kan. Mungkin September pembelanjaan kita ada terlebih sedikit. Jadi untuk Oktober ni kita dalam proses untuk menambah baik. Di mana perbelanjaan yang telah menyebabkan kita terlebih belanja. Apa yang kita telah beli. Ya. Mengelakkan seterusnya, mengelakkan kita dari ditipu. Sekarang banyak jualan murah, kita tak pasti jualan murah itu betul-betul murah kan? Kedua, kualiti barang itu betul-betul berkualiti kan? Tidak. Sebab itu dia murah, dia tidak berkualiti. Jadi sentiasalah kita membuat penelitian, membuat perbandingan. Selalu buat Google kan. Kalau sekarang ni senang, Google kan. Apakah barang itu betul-betul murah? Jenama ini apa? Ada tak jenama ini? Kita kena jadi pengguna yang bijak. Okey, itu dari segi penipuan harga, Okey. Banyak lagi bentuk penipuan lain yang kita tak tahu. Jadi kena berhati-hati ya. Okey. Jadi kita membuat perbandingan harga untuk barang yang sama, Okey, jenama yang sama pun mungkin. Baru kita dapat lihat semasa barang itu betul-betul dijual pada harga yang murah. Mengurangkan beban hutang. Mengurangkan beban hutang. Jadi inilah kebaikan dia, kepentingan merancang perbelanjaan. Kita dapat membebaskan diri daripada hutang yang banyak. Ya. Sebab kalau kita tak pandai mengurus perbelanjaan, kita terpaksa berhutang. Dan ini menjadi beban kepada kita untuk membayar di setiap bulan. Jadi kita akan sentiasa kekurangan wang. Kemudian sikap menghargai, yang memupuk sikap menghargai wang dan lebih berdisiplin ketika berbelanja. Jadi sebab duit ni susah nak cari, lambat untuk kita dapat duit. Kalau orang bekerja macam makan gaji, dia kena tunggu lebih kurang sebulan untuk dapat duit sebulan dari bulan yang sebelumnya. Jadi dia memakan masa yang lama untuk mendapat kembali wang. Apalagi kalau dia terlebih belanja, 2 minggu sudah nak habis duit. Jadi dia menghitung hari itu, berapa lama lagi hari nak masuk duit ni, sebab dia sudah nak kehabisan duit. Jadi bila kita merancang, keadaan ini tidak akan berlaku kepada kita. Okey. Jadi kita menghargai duit sebab susah cari duit. Dan dia juga membantu kita berdisiplin. Ini yang banyak orang tak dapat lakukan, berdisiplin dalam menggunakan duit. Mereka tahu yang bulan depan ada lagi gaji, mereka menggunakan duit secara tidak beretika. Ataupun mereka anak orang kaya, mereka tak pernah rasa bagaimana susah payahnya cari duit. Mereka hanya tahu jual saja. Okey. Jadi perlu berdisiplin untuk mengelakkan kita menghadapi masalah kewangan ataupun masalah hutang. Okey, seterusnya.
Okey, jadi kita telah pergi 1.1 tadi, konsep, definisi apakah maksud perbelanjaan beretika, lepas itu cara, okey, kemudian kepentingan, sekarang kesan. Okey, kesan. Okey. Kesan pengurusan perbelanjaan yang tidak beretika. Maksudnya, apakah kesan buruk, kesan negatif jika kita tidak mengamalkan perbelanjaan yang beretika. Kita tidak amalkan cara yang betul dalam berbelanja, membeli belah. Okay, kesan kepada diri sendiri, ya. Seperti yang telah kita bincang tadi, ya. Kalau tidak pandai menguruskan perbelanjaan, kita akan menghadapi masalah keuangan. Tidak cukup duit. Okay? Bila tak cukup duit, kita akan berhutang dan kita akan dibebani hutang. Okay? Apabila kita berhutang, kita tidak akan cukup duit. Sebab apa? Setiap bulan kita terpaksa potong gaji kita untuk bayar hutang. Okay? Kemudian disenarai hitamkan oleh pihak bank. Jika kamu mempunyai rekod tidak bayar hutang di bank, mungkin untuk jumlah yang besar, bank akan senarai hitamkan nama kamu. Maksudnya di sini, kamu tak boleh lagi membuka akaun di kedai, di bank tersebut. Kamu tak boleh membuat apa-apa pinjaman di bank tersebut. Jadi kamu tak ada pilihan. Semua bank sudah tahu kamu ada masalah dalam membayar balik pinjaman atau hutang. Jadi kamu kena blacklist. Kena ada rekod yang tidak baik dengan bank, terutamanya dari sudut pembayaran bulanan. Boleh diisytiharkan muflis. Nanti kita akan bincang apa itu muflis secara ringkas. Ya, diisytiharkan muflis atau bankrupt oleh pihak mahkamah. Ya. Next, cikgu rasa selepas ini, ya, kita lihat dulu apa itu muflis. Kita lihat sama-sama apa itu muflis. Muflis ialah keadaan di mana seseorang itu tidak mampu membayar balik sejumlah duit. Kalau di sini dia letak 100,000, tidak kurang daripada 100,000. Dia tak mampu bayar dalam tempoh 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan dia tak mampu bayar. Okey. Jadi pihak bank sudah hilang sabar, Bank hilang sabar, tak bayar-bayar hutang, jadi mereka serahkan